Alhamdulillah kita dapat bersama lagi pagi ini untuk membincangkan hadis ke 92 di sini. Hadis ke 92 ni masih lagi di bawah bab ke-28 ya. Bab ke-28, babul ghadab fil mau'izah wa ta'lim idza ra'a ma yakrah. Bab kemarahan seseorang ketika memberi nasihat dan mengajar apabila melihat sesuatu yang tidak disenanginya. Ini bab ke-28. Di bawah bab ke-28 ini ada 3 hadis. Hadis yang pertama, hadis ke-91. Ini kita telah bincangkan sebelum ni. Tinggal lagi 92 dan 93. Itu insya-Allah kita akan bincangkan hari ini. Ini hadis ke-92. Masih lagi di bawah bab itu juga. Terlebih dahulu sebelum kita bincangkan dengan lebih detail, kita baca teks Sahih Bukhari bersama-sama dengan terjemahannya. Selepas itu baru kita bincangkan insya-Allah. Wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Abdul Malik bin Amr al-Aqadi qala haddatsana Sulaiman bin Bilal al-Madini an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Yazid maula al-Munba'ith an Zaid bin Khalid al-Juhani anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun 'an al-luqatah فقال اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعنفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء صاحبها فأدها إليه. قال فضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر وذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, katanya Abdul Malik bin Amr al-Aqadi meriwayatkan kepada kami, katanya Sulaiman bin Bilal al-Madini meriwayatkan kepada kami daripada Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, daripada Yazid hamba bebasan al-Munba'ith, maula al-Munba'ith, daripada Zaid bin Khalid al-Juhani, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditanya oleh seorang lelaki tentang barang tercicir yang dijumpai seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenalilah pengikatnya atau bekasnya, kemudian engkau istiharkan, diwar-warkan selama setahun. Selepas itu bolehlah engkau menikmatinya, yakni menggunakannya. Sekiranya selepas tahun sekalipun Tuhan punya barang itu datang menuntut, maka hendaklah engkau berikan kepadanya. Orang tadi bertanya lagi, bagaimana dengan unta yang hilang? Nabi SAW naik marah sehingga merah kedua belah pipinya ataupun merah mukanya. Lalu baginda bersabda, kenapa engkau dengannya? Bersamanya ada bekas minumannya dan kasutnya. Ia boleh pergi ke tempat air dan memakan daun kayu. Biarkan unta itu sehingga tuannya menemuinya. Orang tadi terus bertanya, bagaimana dengan kambing yang hilang? Nabi SAW bersabda, ia sama ada untukmu ataupun hakmu. Ia sama ada hakmu, milikmu, atau hak saudaramu, atau hak serigala. Ataupun kalau kita terjemah di sini, sama ada untukmu, atau untuk saudaramu, atau untuk serigala. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة
عن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم قال رجل من أبي قال أبوك حذافة فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله فقال أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. Muhammad bin Al-Ala meriwayatkan kepada kami, katanya Abu Usamah meriwayatkan kepada kami daripada Buraid, daripada Abi Burdah, daripada Abi Musa, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang beberapa perkara yang tidak disenanginya. Apabila banyak pertanyaan kepadanya, baginda meradang ataupun baginda naik marah. Kemudian bersabda kepada orang ramai, tanyalah saya apa yang kamu mahu. Maka bertanyalah seorang lelaki, siapakah ayah saya? Nabi SAW bersabda, ayahmu Hudzafah. Lantas bangun yang lain pula bertanya, siapakah ayah saya, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, ayahmu Salim, iaitu hamba bebasan Syaibah, Maula Syaibah. Tatkala Umar melihat perubahan pada muka Nabi SAW, beliau pun terus berkata, wahai Rasulullah, kami bertaubat kepada Allah, yakni kerana bertanya tentang perkara yang bukan-bukan itu. Itulah dua hadis yang masih berbaki di bawah bab ke-28 ini. Hadis yang ke-91 kita sudah bincang. Hari ini kita akan bincangkan hadis yang ke-92. Dia ada 3 hadis. Kadang-kadang di bawah sesuatu bab itu hanya ada 1 sahaja hadis. Kadang-kadang ada 2, 3, macam-macam lah. Tapi biasanya tak banyak lah. Tak banyak. Tidak seperti kitab Sahih Muslim umpamanya, di bawah setiap tajuk ada banyak riwayat. Baik, sekarang ni kita tengok Imam Bukhari menerima hadis yang ke-92 ni daripada gurunya Abdullah bin Muhammad. Haddatsana Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad ini ramai. Abdullah bin Muhammad mana? Al-Musnadi Al-Ju'fi. Sebab itu kita buat dalam kurungan ni untuk menjelaskan siapa Abdullah bin Muhammad. Sebab kadang-kadang Imam Bukhari tidak sebutkan. Dia sebut gitu saja. Dan kita tidak bincangkan tentang perawi ini kerana telah pun berlalu biodatanya di bawah Kitabul Iman, Babu Umuril Iman. Di sana kita sudah bincang dah. Serba sedikit tentang dia. Begitu juga tentang perawi seterusnya, Abu Amir Abdul Malik bin Amr bin Qais Al-Aqadi Al-Basri. Biodatanya juga telah berlalu di bawah Kitabul Iman, bab yang sama. Jadi tidak disebut lagi di sini sebab itu tak ada. Cuma di sini disebut Abdul Malik bin Amr Al-Aqadi. Berdasarkan nuskah ni Sahih Bukhari ni, Imam dalam sanad ni disebutkan nama macam ni, Abdul Malik bin Amr Al-Aqadi. Kalau kita tengok kitab ini pula, cuba tengok ni, dia tidak sebut Abdul Malik begitu, tapi sebut Abu Amir. Haddatsana Abu Amir. Jadi orang yang sama lah. Cuma di sini disebut dengan kunyah. Dalam nuskah yang kita pakai itu disebut nama dia. Abu Amir itu Abdul Malik bin Amr bin Qais lah. Orang yang sama. Abdul Malik bin Amr Al-Aqadi, iaitu Abu Amir. Ini berdasarkan perbezaan nuskah Sahih Bukhari ya. Di sini hadis ni kita tengok ni, dari segi nombor pun tak sama.
Ada berbeza-beza tu. Di sini disebut Abu Amir Al-Aqadi. Disebut Abu Amir Al-Aqadi. Cuba kita tengok di sini. Asma'ul Rijal di bawah ni. Abu Amir Abdul Malik bin Amr. Mana orang yang sama lah, tapi berbeza nuskah. Dalam nuskah ni begini disebut Abu Amir, dalam nuskah yang lain disebut Abdul Malik bin Amr. Orang yang sama. Baik. Katanya Sulaiman bin Bilal Al-Madini meriwayatkan kepada kami daripada Rabi'ah bin Abi Abdurrahman daripada Yazid Maula Al-Munba'ith. Jadi 2-3 orang ni, perawi ni sudah pun berlalu biodatanya. Kita tidak ulang lagi. Semuanya di bawah Kitabul Iman. Sulaiman bin Bilal Al-Madini. Rabi'ah bin Abi Abdurrahman pun sama juga di bawah Kitabul Ilm, sudah berlalu di bawah Bab Raf'il Ilm wa Zuhuril Jahli, sudah berlalu di sana. Cuma tinggal Yazid Maula Al-Munba'ith. Yazid hamba bebasan atau bekas hamba. Kalau nak kata bekas hamba tu tidak berapa tepat. Sebab itu saya terjemah hamba bebasan. Al-Munba'ith maknanya hamba yang dibebaskan, dimerdekakan oleh Al-Munba'ith. Kalau bekas hamba boleh jadi tidak kerana merdeka, kerana dia jual kepada orang lain, bekas hamba juga. Dia lain. Maula ni lain. Maula ni bekas hamba tapi dimerdekakan. Bukan dengan dijual, dengan dihadiahkan kepada orang lain, bukan begitu. Tapi dengan dimerdekakan. Kelebihan lah bila dimerdekakan itu. Itu Maulal Munba'ith. Siapa dia? Beliau meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani, Busr bin Sa'id, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, Abdul Malik bin Isa Al-Thaqafi, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, dan anaknya sendiri yang bernama Abdullah adalah antara orang yang meriwayatkan hadis daripadanya. Hafiz bin Hajar berkata Yazid Maula Al-Munba'ith itulah perawi saduq. Ibnu Hibban dan Al-Zahabi pula mengatakan beliau thiqah. Hadis-hadisnya terdapat di dalam ke-6 kitab utama hadis. Itu Yazid Maula Al-Munba'ith. Serba sedikit begitulah. Disebutkan tentangnya. Kemudian disebutkan Yazid Maula Al-Munba'ith menerima hadis ini daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani. Siapa Zaid bin Khalid Al-Juhani? Seorang sahabat yang terkenal. 3 kunyahnya disebut-sebutkan. Abu Talha, Abu Abdurrahman, dan Abu Zur'ah. Dengan ada 3 kunyah. Maknanya seseorang tu boleh pakai beberapa kunyah untuk dirinya. Boleh. Cuma dalam banyak-banyak tu mungkin ada yang lebih masyhur, ada yang kurang masyhur. Kalau dalam kitab-kitab yang disebut mula-mula tanpa qila, qila itu makna lebih kuat lah. Kalau disebut qila itu makna kurang kuat lah. 3 kunyahnya disebut-sebut Abu Talha, Abu Abdurrahman, dan Abu Zur'ah. Mungkin kalau kita tengok di sini, sebagai contohnya di sini, iaitu Zaid bin Khalid. Ini perawi yang ke-6, ada 6 perawi semuanya. Zaid bin Khalid Al-Juhani. Panjang dia cerita ni. Lebih panjang lah. Yukna Aba Talha. Atau yukanna Aba Talha. Mana kunyahnya Aba Talha. Wa qila, kalau qila Aba Abdurrahman. Wa qila Aba Zur'ah. Yang ni kurang kuat lah. Mana Abu Talha tu lebih masyhur. Mana yukanna atau yukna Aba Talha. Wa qila Aba Abdurrahman. Wa qila Aba Zur'ah. Ni kurang kuat lah kalau qila tu.
Begitu caranya kalau kita merujuk kepada kitab asal tu, bagi orang yang reti memahami kaedah-kaedah penggunaan perkataan itu, dia dapat faham lah. Tapi kalau kita terjemah bahasa Melayu, susah juga. Cuma boleh sebut gitulah, 3 kunyahnya disebut-sebutkan. Abu Talhah, Abu Abdurrahman dan Abu Zur'ah. Boleh kalau kita nak kata 3 kunyahnya, dia mempunyai 3 kunyah. Abu Talhah. Qila, kata setengah ulama, gitu. Dikata orang, begitu. Kunyahnya Abdurrahman. Dan ada juga orang berkata kunyahnya Abu Zur'ah. Gitulah kalau nak terjemah lebih kurang. Tapi kalau sebut begitu pun orang yang tidak belajar tak faham juga apa maksudnya. Jadi kalau qila tu maknanya yang tidak popular mana lah, ataupun dhaif, isyarat kepada dhaif. Beliau ikut serta dalam Ghazwah Hudaybiyah. Pada hari pembukaan Mekah pula bendera Puak Juhainah, Al-Juhani itu kabilah Juhainah lah. Maknanya daripada kabilah Juhainah. Al-Juhani, bila nama nisbah dia, berada di tangannya. Selain meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau juga meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Uthman, Abu Talhah Al-Ansari dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bishr bin Sa'id, Khalid bin Zaid bin Khalid, anaknya sendiri, Khalad bin As-Sa'ib, Sa'id bin Al-Musayyab, Sa'id bin Yasar, Atha bin Abi Rabah adalah antara orang yang meriwayatkan hadis daripada beliau. Sebelum ni pun saya dah sebut dah tentang perawi-perawi tempat dia mengambil riwayat macam ni kan. Di sini saya sebut daripada Rasulullah. Selain daripada Rasulullah, Sayyidina Uthman, Abu Talhah, Ummul Mukminin. Ini tempat dia ambil hadis. Orang yang mengambil hadis daripada dia pula, ini. Biasa kalau dalam kitab-kitab rijal disebut 2 kelompok tu. Tempat dia mengambil hadis dan orang-orang yang menerima hadis daripada dia disebut. Yang kita sebut ini tidak semestinya ini sahaja yang berkaitannya, yang berkenaannya. Tidak. Sebab kita pilih cara ringkas, sebut serba sedikit. Kalau nak lebih detail lagi, kena tengok kitab-kitab rijal. Memang bincang khusus tentang rijal hadis, perawi-perawi hadis. Jadi disebutkan dengan agak lengkap lah kalau kitab. Kalau kitab misalnya Tahdzibul Kamal, itu lebih lengkap lah disebut tentang nama seseorang itu. Kalau kitab-kitab yang selalu kita rujuk untuk yang ringkas itu, sekadar kitab ini pun sudah memadai. Cuba tengok ni, kita cuba tulis Zaid bin Khalid Al-Juhani. Zaid bin Khalid Al-Juhani. Biasanya kalau untuk ringkas begitu, kita ambil khulasah. Khulasah ini ataupun Al-A'lam, karangan Az-Zirikli. Kalau kita nak lebih lagi, kita boleh tengok Tahdzibul Kamal. Tahdzibul Kamal, ini. Tahdzibul Kamal itu dia ada pula Ikmal Tahdzibul Kamal. Ada Ikmal. Jadi khulasah, Tahdzibil Kamal, inilah asalnya kitab Tahdzibul Kamal lah. Lepas tu dibuat khulasah Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Di sini banyaklah kalau kita perhatikan. Contohnya kalau kita tengok Zaid bin Khalid Al-Juhani. Di dalam A'lam pun sudah ada. Zaid bin Khalid Al-Juhani Al-Madani, sahabi syahid Al-Hudaybiyah wa kana ma'ahu liwa'u Juhainah yaum al-Fathi. Dia ada 81 hadis. Tuwfiya fil Madinah an 85 sanah.
an 85 sana. 78 tarikh meninggalnya. Wafat pada tahun 78. Meninggal di Madinah ketika berumur 85 tahun. Dia ringkas begitu ya. Kalau nak ringkas kitab ni bagus. Dan untuk kita nak tahu bersamaan dengan tahun Masihi, ni 697. Ni antara keistimewaan kitab. Kemudian yang dia sebut tu dia ada rujukan ya, dia bagi rujukan. Dia bagi rujukan. Kalau khulasah, kita cuba tengok ni. Ni ringkas lagi, ringkas juga, tapi lebih detail sikit daripada tadi mungkin. Sebab dia sebut Bukhari dan Muslim, kedua-duanya ada mengambil 5 hadis. Muslim bersendirian dalam meriwayatkan 3 hadis. Mana Imam Bukhari tak ambil hadis itu. Ada siapa yang mengambil hadis daripadanya, ini sekadar ni sajalah. Ringkas. Tapi kalau kita tengok Tahdzibul Kamal, ni detail lagi lah. Detail lagi. Zaid bin Khalid Al-Juhani. Ni Khalid. Khalid anak dia Zaid bin Khalid. Ni. Lebih detail lagi lah. Ni panjang lagi nama, senarai nama ni, cuba tengok ni. Kemudian di sini disebutkan orang yang meriwayatkan daripada dia Bishr bin Sa'id. Ni Ain. Semua pengarang kitab-kitab hadis mengambil daripada dia ni. Dan anaknya Khalid bin Zaid bin Khalid Al-Juhani. Khalad bin As-Saib. Dia ni qaf apa ni? Ringkasan nama kitab. Ni ringkasan nama kitab. Riwayat orang ni daripada dia ada di dalam kitab mana? Misalnya Dal tu Abu Daud, Kha Bukhari, Mim Muslim, Dal Abu Daud, Sin Nasa'i, dan begitulah seterusnya. Disebut setiap orang tu dalam kitab mana. Ni lebih detail lah ni. Lebih detail. Itulah maksud saya. Jadi yang kita sebut ni sekadar ringkas saja. Sebanyak 81 hadis beliau diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 daripadanya muttafaq alaih. Maknanya Bukhari dan Muslim kedua-duanya ambil. Dan 3 hadisnya hanya diriwayatkan oleh Muslim sahaja tanpa Bukhari. Hadisnya bukan sahaja tersebut di dalam Sunan Sittah, malah di dalam kitab-kitab hadis yang lain juga. Zaid bin Khalid meninggal di Kufah pada tahun 78 Hijrah. Ketika berumur 85 tahun. Tadi disebut tuwfiya fil Madinah, ni berbeza ni. Sedangkan dalam di tempat lain disebut di Madinah, di Kufah. Disebut di Kufah. Cuba kita tengok tadi. Itu ada 2. Ahmad bin Abdullah bin Al-Barqi kata dia antara orang yang meninggal di Madinah. Orang lain kata di Kufah. Jadi orang lain ramai lagi lah di Kufah. Yang kata umur dia dia meninggal dunia pada tahun 78 ni orangnya. Lebih detail lah. Lebih detail. Dan kitab ni pun kalau kita tengok berapa jilid? 35 jilid ni. 35 jilid. Bincang tentang perawi saja. Jadi kalau nak detail lagi tengok situ lah. Baiklah. Itu tentang perawi kita. Hadis ni, hadis 92 ni dari kalangan sahabat. Dari kalangan sahabat. Itulah perawinya. Baik. Lepas tu, bahawa Nabi SAW telah ditanya oleh seorang lelaki. Dia kata, Zaid bin Khalid kata, seorang lelaki. 312. Siapa lelaki itu? Kenapa dia tidak sebut nama? Itu pun satu hal juga. Sampai di sini saya nak minta sesiapalah daripada kita baca. Ya, silakan. Ini siapa? Arsyad. Sehat Arsyad? Alhamdulillah. Bila sampai? Sampai malam dah. Tak balik lagi ni, ada kat Jepun. Oh, situ lagi. Okey. Sila baca. 312.
Para ulama berbeza pendapat tentang siapakah sebenarnya seorang lelaki yang tidak disebutkan dengan jelas namanya di sini. Di bawah ini dikemukakan beberapa nama yang telah disebut-sebut oleh mereka. Satu, Ibnu Bashikwal. Ibnu Bashkwal. Dan orang yang sependapat dengannya berkata, lelaki itu ialah Bilal Muadzin Nabi SAW. Pendapat ini dibantah oleh banyak pihak kerana tersebut di dalam sesetengah riwayat. Yang bertanya itu seorang Arabi, iaitu orang darat atau hulu. Sedangkan Bilal tidak pernah disebut sebagai Arabi. Dua, Zaid bin Khalid, iaitu perawi hadis ini sendiri. Pendapat ini juga ditolak oleh ramai ulama dengan alasan yang sama. Tiga, Abu Sa'labah Al-Khushani. Empat, Umair bin Malik. Lima, Ja'rud Al-Abdi. Tiga-tiga mereka ini ada juga meriwayatkan hadis tentang Lukhatah dan orang yang bertanya Rasulullah SAW tentangnya. Mungkin salah seorang daripada mereka lah yang dimaksudkan dengan seorang lelaki itu. 6. Suwaid Al-Juhani. Hafiz Ibn Hajar menganggap Suwaid lah sahabat yang telah bertanya tentang barang yang tercicir itu berdasarkan satu riwayat yang dikemukakan oleh Al-Humaydi, Al-Baghawi, Ibnu As-Sakkan, Al-Barudi dan Al-Tabarani. Semua mereka telah meriwayatkannya melalui saluran riwayat Muhammad bin Ma'an Al-Ghifari daripada Rabi'ah, daripada Uqbah bin Suwaid, daripada ayahnya Suwaid. Katanya, aku telah bertanya Rasulullah SAW tentang Lukhatah. Seperti hadis sebelum ini juga, bagi penulis, nama orang yang berkenaan tidak disebut dengan terang oleh perawi kerana mungkin ia difahami sebagai mengaibkan peribadi sahabat yang bertanya. Ini salah satu macam disiplin lah dalam kitab-kitab hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutamanya kitab-kitab yang utama. Kalau dalam hadis tu tersebut tentang satu perkara yang mungkin boleh mengaibkan seseorang itu, mana misalnya dalam cerita ni Nabi marah sampai merah muka, Nabi marah tu, itu tidak bagus kan, nampak tu. Jadi mungkin orang salah faham, orang anggap kalau disebut nama dia akan disebut-sebut lah, disebut-sebut sebagai suatu tindakannya yang tidak baik lah, tidak direstui atau tidak disukai, tidak disenangi Rasulullah SAW. Mungkin difahami begitu, dan itu satu kekurangan lah, disebut sebagai kekurangan dia. Kurang faham ke, payah faham ke, ataupun tak pandai ke, boleh jadi dianggap begitu. Kerana itulah nama-nama itu tidak disebut dengan terang. Itu termasuk dalam disiplin lah. Tapi kalau dalam kitab-kitab yang tidak utama, kitab-kitab yang tidak utama lah kita sebut, ada juga disebut nama-nama tu, dalam kitab-kitab rijal ke, dalam kitab-kitab sejarah ke, ada disebut. Contohnya di sini saya sebutkan beberapa orang nama ni, 6 di sini disebut. Masing-masing orang yang kata begitu tu dia ada alasan lah kira-kiranya, cuma antara menerima dengan tidak, itulah saja. Antara menerima dengan tidak, dan masing-masing tu ada alasan lah, macam di sini disebut. Kitab ni selalu menjadi rujukan saya lah apabila tulis. Cuma kadang-kadang saya tidak ambil semua, ambil di sini daripada tempat yang berbeza-beza lah. Ni macam ni, di sini agak detail perbincangannya.
Siapakah rajul yang dimaksudkan itu? Ada beberapa pendapat, Ibnu Bashkual dan orang-orang yang mengikut dia. Jadi mengikut pengkaji-pengkaji, dia kata ramai lagi orang lain tapi semuanya mengikut dia. Jadi rajul itu ialah Bilal. Dan dikaitkan dengan Abu Daud. Dikaitkan dengan Abu Daud. Kononnya dalam Sunan Abi Daud ada sebut riwayat yang menunjukkan orang itu Bilal. Jadi saya sebut ni. Hafiz Ibn Hajar berkata, saya tidak menemuinya di dalam mana-mana nuskah Sunan Abi Daud ada sebut bahawa orang berkenaan itu Bilal. Tak ada. Selain daripada itu, ulama tidak menerima Bilal kerana dalam satu riwayat ada sebut, macam saya sebut tadilah, Ja'a A'rabi. A'rabi ni orang ulu, orang darat, orang yang tidak bertamadun, tidak duduk di bandar. Jadi Bilal tu tak ada siapa pun yang sebut dia tu sebagai Arabi, jadi tak tepat. Sebab itu mereka tolak. Ada juga orang yang berkata perawi sendiri, jadi dia tidak nyatakan dia sebut seorang. Kalau katakanlah seseorang tu, peristiwa tu berlaku kepada dia sendiri tapi dia tidak mahu nyatakan dia, seseorang lah, boleh ke tidak begitu? Boleh. Buktinya banyak sekali dalam riwayat hadis ni disebutkan begitu. Sekiranya kita berasa tak sesuai ke, orang tahu kita yang bertanya, kita boleh sembunyikan. Tapi kalau benda tu kita nak sampaikan juga, kita gunakan seseorang, boleh begitu. Jadi ada yang berkata yang dimaksudkan dengan rajul di sini ialah dia sendiri, perawi itu sendiri. Apa? Sebab dalam ada satu riwayat Tabarani juga melalui saluran riwayat Rabi'ah ni, lafaz dia ialah annahu sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahawa dia bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia yang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Dan kalau kitab ni istimewanya dia sebut rujukan itu. Mana daripada Fathul Bari dia ambil. Tetapi atas alasan yang sama juga tadi, sebagaimana Bilal tidak diterima sebagai rajul itu kerana ada dalam riwayat sebut Arabi, di sini pun sama. Di sini pun sama. Iaitu dalam riwayat Imam Ahmad dia kata annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw anna rajulan sa'ala. Di situ ada syak perawi. Tidak jelas dia sendiri yang bertanya. Bahkan ada seseorang bertanya, tapi dengan syak perawi gitu. Ada juga dalam satu riwayat yang lain dia sebut ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu. Jadi dengan adanya lafaz ini tidak jelas dia. Boleh jadi seseorang tu, ada seorang lelaki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ada bersama dia. Mana boleh jadi lelaki itu yang bertanya. Dia hanya ada dalam majlis tu. Jadi tidak jelaslah bahawa orang itu Zaid bin Khalid, perawi ni sendiri. Apalagi ulama tidak berapa nak terima pendapat itu kerana dalam satu riwayat dia sebut Ja'a A'rabi. Sedangkan tak ada siapa pun guna A'rabi itu, gelaran itu kepada Zaid bin Khalid. Zaid bin Khalid bukan Arabi. Kerana itu mereka tak mahu terima. Jadi masing-masing ada alasan. Masing-masing ada alasan. Kalau kita tengok di sini disebut. Di sini disebut. Jadi riwayat Suwaid tadi, Suwaid Al-Juhani ni, Imam Abu Daud juga ada meriwayatkan sebahagian daripada hadis itu secara ta'liq. Secara ta'liq. Yang adanya sebutnya riwayat Humaidi, Baghawi, Ibnu Sakan, Barudi dan Tabarani. Di sini sebut dengan jelas Suwaid, Uqbah bin Suwaid daripada ayahnya Suwaid Al-Juhani. Dia kata sa'altu Rasulullah, aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sebab itu Hafiz Ibn Hajar menterjihkan pendapat ini. Pendapat ini bagi dia lebih sesuainya sesuai. Sebab dia pun Juhani, Zaid bin Khalid pun Juhani juga. Jadi lebih munasabah lah kalau dia rajul yang mubham, rajul seorang lelaki yang samar, tidak disebut, tidak diketahui namanya di sini, ialah Suwaid kalau mengikut Hafiz Ibn Hajar. Walau bagaimanapun itu tidak dapat dipastikan. Tidak dapat dipastikan, agakkan saja. Sebab itu saya tulis di sini, Hafiz Ibn Hajar mengagak, dia agak saja. Dia bukanlah yakin, pasti. Sebab orang yang meriwayatkan hadis tentang ni ramai, bukan seorang. Jadi kemungkinan tu ada macam-macam lah kemungkinan. Itu berkenaan dengan perawi yang mubham. Bukan perawi ya, orang yang mubham, lelaki yang mubham, yang samar, tidak disebut oleh perawi di dalam hadis ini, Zaid bin Khalid. Dia tak sebut. Dia sebut seorang lelaki sahaja. Jadi dia tanya tentang barang tercicir. Barang yang luqatah asal maknanya barang yang jatuh. Ataupun kita panggil barang tercicir. Barang yang jatuh ataupun orang terlupa ke tertinggal di sesuatu tempat, itu termasuk dalam luqatah semuanya. Sebab ia akan dipungut orang. Luqatah daripada laqatah makna memungut. Barang macam tu mudah saja akan dipungut, akan dikutip, akan diambil oleh orang yang menjumpainya. Kalau orang yang tidak amanah, tidak takut kepada Allah, tidak bertakwa, boleh jadi dia ambil senyap-senyap. Jadi hak dia lah. Sedangkan itu satu dosa tu. Satu dosa tu ambil dengan cara begitu, tidak dengan niat untuk mengisytiharkan barang itu dan memastikan siapa tuan dia, untuk diberikan kepadanya lah sebagai amanah. Itu. Jadi luqatah atau disebut juga luqtah. Nabi SAW bersabda, kenalilah, yang pastikan pengikatnya atau bekasnya. Kalau kita lah yang mengalami keadaan begitu, kita bertemu dengan barang orang yang tertinggal di sesuatu tempat ataupun di tengah jalan, kalau kita ambil, kita kena ingat dengan baik, pastikan pengikat dia tu, bungkusan dia tu, kalau beg macam mana, kemudian engkau isytiharkan, yani war-warkan selama setahun. Selepas itu bolehlah engkau menikmatinya atau menggunakannya. Jadi di sini kita ada beberapa nota, 313. Ni kalau boleh orang lain pula baca. 313. Siapa nak baca pula? Silakan, bergila-gila. Siapa nak baca silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu Rashid ni Maulana. Cikgu Rashid, silakan baca. 313. Hadis ini adalah antara hadis asas tentang barang tercicir atau luqatah. Barang yang tercicir itu ada yang mahal seperti jam tangan dan ada yang murah seperti sayur-sayuran. Ada yang tahan lama seperti barang-barang kemas dan ada yang tidak tahan lama seperti makanan panas dan sebagainya. Ada yang perlu sentiasa dijaga seperti kenderaan dan ada yang tidak perlu kepada penjagaan. Ada yang tidak membahayakan, ada yang tidak membahayakan apa-apa dan ada juga yang membahayakan jika ditinggalkan. Secara umumnya, nilai barang tercicir dikira mengikut uruf. Uruf ni makna keadaan setempat lah. Keadaan setempat. Mungkin di satu tempat barang tu tak ada harga, tapi di tempat lain sangat berharga. Jadi mengikut uruf lah. Nak kata barang ni berharga ke tidak berharga tu mengikut uruf, kebiasaan setempat itu.
benda macam tu macam mana? Teruskan cikgu. Barang tercicir yang diambil tidak boleh dengan niat untuk dijadikan milik pribadi. Ia merupakan satu dosa dan dikira seperti mencuri juga. Sebaliknya, ia mestilah diusahakan supaya dapat dikembalikan kepada tuannya. Kerana itulah Rasulullah SAW memerintahkan supaya diingat dan dipastikan dengan baik perincian dan rupa barangan yang tercicir itu. Di zaman sekarang, banyak cara boleh dipilih untuk mengingat atau menyimpan maklumat tentang barang yang tercicir, seperti mengambil gambar atau videonya dan lain-lain. Ni saya sendiri pun pernah mengalami benda macam ni. Zaman kita ni sesuai dengan zaman kita. Pernah satu kali tu saya pergi nak keluarkan duit daripada ATM lah. ATM. Bila kita masukkan kad itu, dia lambat keluar tu. Biasa juga berlaku begitu kadang-kadang. Macam-macam lah. Dia lambat keluar tu, saya ingat tak keluar dah. Kad keluar. Kad keluar, tak ada apa keluar. Saya pun dah tinggal. Paling pergi keluar daripada tempat tu. Tiba-tiba orang selepas saya tu, dia pergi, dia panggil saya. Ni duit baru keluar. Dia bagus lah. Dia bagus, orang yang beriman. Bila saya pergi dekat tu, duit tu masuk dah. Telan dah. Dan saya cek balik, memang dia dah potong dah duit tu, sebanyak yang kita itu. Jadi terpaksa lah kita pergi dekat bank, cerita begini-gini. Bayangkan, benda-benda macam itulah. Dalam bentuk moden kita sekarang ni. Itu boleh masuk di bawah bab ni juga tu. Boleh masuk di bawah bab tercicir juga tu. Kepada orang yang tidak amanah, kalau dia ambil senyap-senyap boleh lah tu. Tapi kalau kita bawa pergi dekat bank, jadi masalah lah. Dia boleh cek sebab dia ada gambar apa kan. Selepas kita pukul berapa, selepas tu siapa tu. Tapi susah lah. Susah lah nak mengesainya tu. Penipuan boleh berlaku dengan cara macam tu. Zaman sekarang ni. Kalau zaman dulu, tercicir barang tu tertinggal jatuh ke. Jadi cara yang Nabi SAW suruh kenal tu, i'rif wika'ha, kenalilah. Yang ni pastikan. Kalau zaman dulu susah, tak ada kamera, tak ada apa. Sekarang ni handphone ada di tangan. Boleh kita ambil gambar tu. Gambarnya macam mana. Kalau beg tu dompet ke ataupun macam mana, kita ambil. Dan orang yang mengambil itu dia boleh, panjang pula dalam kitab fiqh dia ada satu bab yang berasingan pula, bab luqatah namanya. Macam-macam masalah lah di situ dibincangkan. Jadi orang yang mengambil itu dia sebagai pemegang amanah. Boleh dia ambil sebagai pemegang amanah. Dan dia boleh tengok, dia boleh buka tengok apa ada di dalam tu. Apa ada di dalam tu. Kalau duit sebanyak mana ada duit. Duit itu duit apa? Duit ringgit ke misalnya, dolar ke ataupun macam mana. Dia boleh tahu itu. Boleh buka. Sebab apa? Sebab kalau tuan dia mari, kita nak pasti betul ke tidak lah. Betul ke tidak. Berapa jumlah tu. Kalau tidak, kita tak boleh bagi gitu. Semata-mata dengan kita ambil gambar beg saja, dompet saja, kita tak tengok pun dalam tu. Boleh jadi beg ni dia dijual di kedai. Bukan satu orang yang beli beg macam tu. Sebab itu kita tengok dalam tu ada apa. Kalau duit, duit apa? Kalau sebanyak mana, kena pastikan semua tu. Begitu juga dengan benda-benda lain pun sama lah. Benda-benda lain. Supaya apa? Supaya tuan dia mari tu kita dapat pastikan betul. Lepas tu wajib bagi balik kepada dia lah. Lepas tu kita dapat apa? Tak dapat apa lah. Tak dapat apa. Dapat pahala. Dapat pahala. Jadi kita orang Islam ni,
adalah pemegang amanah. Kita kena ambil kira, tak dapat apa dunia pun pahala kita dapat. Kena ambil kira tu. Kalau kita tinggalkan, boleh jadi diambil oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Dia jadikan milik dia. Kesianlah kepada Tuhan dia yang sebenar. Jadi banyak perkara lah. Nak istihar tu, istiharkan di mana pula. Istiharkan di mana pula. Jadi itu dalam kitab fiqh banyaklah bincangnya. Tempat bincangnya. Kalau misalnya kita kata kalau hilang dekat masjid, patutnya diistiharkan di masjid lah. Takkan nak istiharkan pejabat menteri besar pula. Jauh sangat. Kalau hilang di situ dekat-dekat tu lah. Biasanya orang akan pergi cari. Jadi boleh kita serahkan kepada imam ke, kepada siapa ke yang kita rasa dia boleh pegang amanah itu. Sebab orang akan pergi cari situ lah. Kalau jatuh di suatu tempat kawasan masjid ke misalnya, orang akan pergi tanya dekat-dekat tu. Pergi cari dekat tu. Sepatutnya. Walaupun kurang elok sebenarnya semua barang-barang tu diisytiharkan di masjid ya. Kurang elok. Tapi kalau hilang di situ, yang lebih sesuainya orang akan pergi cari di situlah. Sekadar yang diperlukan boleh isytihar itu. Ataupun tu tampalkan kenyataan lah dekat tempat itulah. Papan tanda ataupun papan putih ke ada di situ, tulis apa. Itu pun satu cara juga. Jadi boleh diisytiharkan di situ. Di tempat lain pun boleh. Zaman sekarang ni boleh digunakan banyak lagi cara. Radio ada, TV ada, WhatsApp ada, Facebook ada, macam-macam. Bahkan kalau anak orang boleh tunjuk gambar pun. Ni budak ni. Itu pun termasuk dalam satu bahagian lah. Lakit, dia panggil lakit. Luqatah, lakit. Budak yang tercicir, yang ketinggalan di sesuatu tempat. Kalau ketinggalan budak ni dalam supermarket yang besar tu pun satu masalah dah. Jadi caranya DJ ataupun bahagian tu lah. Bahagian tu dia kena isytiharkan bagi tahu kepada orang tu. Kadang-kadang sudah lama, bukan sehari. Kalau sehari masa tu juga baguslah. Sekarang ni banyak kemudahan. Banyak kemudahan. Ada skrin yang besar, dia boleh tunjuk ni budak ni anak siapa. Misalnya. Itu dipanggil lakit. Sama juga dengan anak kan yang ditinggalkan di mana-mana tempat. Budak ditinggalkan di mana-mana tempat. Di masjid ke, kadang-kadang malangnya ditinggalkan dekat tong sampah. Budak tu menangis-nangis di situ. Dihurung oleh lalat dan semut dan sebagainya. Ada juga berlaku begitu. Itu pun termasuk luas perbincangannya. Bukan barang, tapi di sini lebih kepada barang lah. Sebab itu disebut luqatah. Kalau yang itu dia termasuk dalam lakit. Setengah-setengah kitab tu dia buat bab berasing kan. Setengah-setengah tu dia masuk dalam bab yang sama. Jadi kita kena kenal semua tu. Kemudian engkau isytiharkan, war-warkannya selama setahun. Boleh Cikgu Rashid baca lagi? InsyaAllah boleh. Silakan. 314. Tempoh ini tidaklah dimaksudkan sebagai suatu ketetapan selama setahun secara mutlak. Baliknya ia bergantung kepada jenis dan nilai barang yang tercicir itu. Para ulama berbeza pendapat tentang tempoh mewar-warkan barang yang tercicir. Ada yang mengatakan selama seminggu, 2 minggu, setahun, 3 tahun, bahkan lebih lama dari itu. Bahkan lebih lama lagi dari itu. Bergantung kepada benda tu lah. Kalau benda tu benda mahal, perlu lebih lama. Kalau benda tu benda yang mudah rosak, kalau kita tidak makan,
rosak lah. Basi kau misalnya. Kadang-kadang orang yang tertinggal tu dia patah balik, dia pergi cari pula nasi bungkus dia tu. Yang tertinggal tu. Di mana-mana lah, dekat menunggu bas kau. Dan sebagainya, tertinggal di situ. Kita nak buat macam mana? Kalau diberi kepada fakir miskin, boleh juga. Atau kita sendiri kalau kita perlu kan, makan. Tapi kita kena ingatlah, benda apa. Kalau orang mari balik, kena bagilah harga dia. Kena bagilah. Kalau kita boleh tunggu di situ sekejap, kita tunggu. Kalau tak boleh tunggu, kita pun sibuk nak pergi ke lain. Kita bimbang akan diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Gitulah. Kena pilihlah cara-cara yang munasabah. Gitu. Jangan dibiarkan membazir begitu saja. Dia rosak, jadi membazir lah. Setengah-setengah orang tu dia tak patah balik pun, dia pakai biarlah. Tak seberapa pun. Nasi sebungkus dia pakai sedekah lah. Aku sedekah pada siapa-siapa pun ambil. Tiba-tiba kalau kita ambil, kita tak makan, bazir lah. Membazir, gitu. Bergantung kepada benda. Tak perlu istihar pun. Setengah-setengah tu. Kalau duit 5 sen, 10 sen, kita bertemu jatuh. Tak perlu istihar. Tak perlu tunggu pun, menyusahkan diri kita saja kalau sebanyak tu. RM1 sekalipun. Kalau jauh-jauh orang tak pusing balik dah pergi nak cari RM1 tu. Katakanlah kita ambil, kita letak dalam tung derma di masjid ke di mana-mana, buat gitulah. Baik. Selama setahun. Selepas itu bolehlah engkau menikmatinya, menggunakannya dalam lafaz teks asalnya. Kita kena ambil kira teks asalnya. Cuba tengok ni. Thumma istamti' biha. Kamu boleh menikmatinya. Kamu ambil munafaat daripadanya. Kamu ambil munafaat dengannya. Setelah ambil munafaat tu, kalau tuan dia datang, gitu. Itulah yang tersebut di dalam hadis. Selepas itu bolehlah engkau menikmatinya, menggunakannya ke? Boleh. Jadi 315. Boleh Cikgu Rashid baca lagi? Boleh. Silakan. 315, Imam Bukhari, Malik Daud Al-Zahiri, Al-Karabisi dari kalangan ulama Syafi'iyah berpendapat barang tercicir akan menjadi milik penemunya setelah cukup tempoh setahun ia diisytihar dan diwar-warkan. Kerana usaha untuk menjaga dan mengisytiharkannya selama tempoh itu adalah satu bebanan kepada penemunya. Jika ia telah diguna atau dimakan selepas itu dan datang tuannya, maka penemu tidak perlu lagi membayar ganti ruginya. Imam Syafi'i pula berpendapat bahawa penemu itu adalah pemegang amanah. Jika barang tercicir itu sejenis kenderaan, ia perlu sentiasa dinaiki supaya komponen-komponennya tidak rosak dan gagal berfungsi. Begitu juga dengan haiwan tunggangan seperti kuda yang sentiasa perlu berjalan dan berlari. Jika ia sejenis makanan, maka boleh saja ia dimakan, walaupun penemunya adalah seorang yang kaya dan tidak memerlukannya. Jika tuannya kembali selepas itu, maka wajib dibayar dengan nilainya sahaja. Teruskan lagi. Mengikut mazhab Hanafi pula, orang kaya tidak boleh mengambil manfaat daripada barang tercicir. Apa yang perlu dilakukannya ialah memberikannya kepada orang yang memerlukan atau terus menjaganya sehingga tuannya kembali. Jika tuannya tidak kembali setelah tamat tempoh pengisytiharan, penemunya mestilah menyedekahkannya dengan meniatkan pahala sedekah itu kembali kepada pemilik asalnya. Jika penemunya seorang miskin dan terdesak, dia boleh mengambil manfaat daripada barang itu dengan niat sedekah dari pemilik asal kepadanya. Jika tuan atau pemiliknya tidak bersetuju dengan sedekah itu, maka wajiblah dibayar dengan nilainya. Tidak boleh juga seseorang penemu barang tercicir itu terus menyedekahkannya. Tidak boleh juga seseorang penemu barang tercicir itu
terus menyedekahkan apa yang ditemuinya itu tanpa mengiklankan dan mewar-warkan terlebih dahulu. Nah, begitulah. Jadi cara tu bila kita ambil tu kena istiharkan. Satu kerja lah pulaknya. Sebab itulah kalau mengikut ni beberapa orang tokoh ni, dia kata kalau sudah habis tempoh tu, tengoklah tempoh tu setahun ke 3 tahun ke, boleh jadi milik dia. Sebab apa? Mereka mengatakan istamti', boleh menikmati, boleh menggunakannya. Itu satu pegangan dia. Yang keduanya, dia pegang dengan ini. Dia pegang dengan ini. Cuba tengok ni. Kita ambil teks asal. Fadallatul ghanam qala laka aw li akhika aw li dhi'b. Kalau kambing yang hilang atau seumpama itulah, dia akan jadi hakmu. Jadi lam ni lam litamlik, memberi milik, menjadikan milik, memberi makna itu. Dia jadi hakmu atau hak saudaramu. Hak saudaramu tu hak tuan dia lah, ataupun hak orang lain lah, ya orang miskin ke misalnya gitu, ataupun hak dhib. Jadi hak serigala. Tidak semesti serigala lah, binatang-binatang buas yang lain pun boleh jadi juga. Tapi ininya disebut. Jadi lam di sini laka. Ada lam juga li akhika. Au lidhib. Jadi setengah ulama dia tak mahu terima ni lam li tamlik. Memberi makna milik ni. Sebab apa makna milik kepada serigalanya? Serigala tidak boleh memilik. Dah lah, serigala akan makan lah. Kalau kau pun kau makan juga. Begitu. Boleh lah. Itu makna istamti'. Nikmatilah. Kau boleh menikmatinya. Mana kalau kambing, nak pelihara tu, nak jaga tu susah juga. Kena bagi makan, kena apa tu. Kalau tidak dia mati, boleh mati. Bila kita ambil tu, selama tu boleh kita jadikan sebagai milik kita. Kata mereka pegang daripada sini lah. Bagi orang yang tak terima tu, dia takwil dengan takwilan lain lah. Dia takwil dengan takwilan yang lain. Seterusnya, sekiranya selepas tahun sekalipun tuan punya barang itu datang menuntut, maka hendaklah engkau berikan kepadanya. Kalau selepas tahun sekalipun, kalau benda tu, kalau kita nak kata sesuainya, padan-padannya setahunnya, tapi dia mari selepas tahun, macam mana? Jadi berdasarkan hadis ini, Nabi SAW suruh berikan kepadanya. Kalau barang tu, benda tu ada lagi. Ada lagi. Baik, di sini kita ada nota. Cikgu Rashid boleh baca lagi? Boleh. Silakan. 316. Imam Bukhari, Malik, Daud Al-Zahiri dan lain mengatakan sabda Rasulullah SAW ini tidak menafikan barang tercicir itu telah menjadi milik penemu. Perintah ini hanya sekadar untuk menyatakan tindakan yang lebih baik sahaja. Dan ia bukanlah satu kewajipan, seolah-olah barang tercicir itu masih bukan milik penemunya. Bukan begitu. Bagi mereka lah. Kalau kita nak pakai pendapat mereka, gitulah. Tapi kalau bagi orang lain, tak. Walaupun lepas tahun itu, kalau tuan dia mari, masih lagi hak dia. Kita bagi kat dia. Kalau benda tu ada. Kalau benda tu sudah tidak ada, kena bagi nilai dia lah. Berapa harga dia kira-kira. Berapa harga dia. Ikutlah kalau kita kata kalung ke, gelang ke, apa-apa lah. Yang mahal harganya, walaupun habis tempoh tu, kita kena bagi juga. Sebab penemu tu dikira sebagai pemegang amanah. Bukan jadi milik, tak jadi milik dia sampai bila-bila pun. Jadi itu perbezaan pendapat ulama memang ada di situ. Memang ada di situ. Baik. Orang tadi bertanya lagi bagaimana dengan unta yang hilang. Nabi SAW naik marah. Sehingga merah kedua belah pipinya. Ataupun merah mukanya.
317, perawi telah syak di sini. Tetapi maknanya tidak berubah dan ia menunjukkan Rasulullah SAW adalah seorang yang berkulit cerah, putih cerah. Sebab itu nampak merah tu. Kalau orang yang kulit gelap, bila dia nak marah tu, dia jadi muka dia semakin hitam. Gitu. Kalau orang kulit putih, nampak merah. Sebab tu dia boleh sebut. Dan Rasulullah SAW marah di sini. Jadi sesuai, kena ingat tajuk dia tu. Seorang yang mengajar ataupun bagi nasihat pada seseorang tu, dia boleh marah. Jika orang yang bertanya tu melakukan sesuatu, tanya tu benda-benda yang boleh fikir sendiri. Sepatutnya kena fikir, jangan kira tanya saja. Mentang-mentang kamu murid, boleh tanya ikut. Ikut rasa, ikut terlintas di hati. Jangan macam tu. Buang masa. Baik, Nabi SAW kata, marah, Nabi satunya marah, lalu baginda bersabda, kenapa engkau dengannya? Mana dengan nada yang marah lah. Malaka wala. Kenapa engkau dengannya? Kenapa tanya ni? Macam ni. Sebab kadang-kadang orang yang bertanya tu, dia mungkin lah, dia ada minat tu. Dia ada minat. Ada kecenderungan begitu. Di situlah ada sudut mungkin mengaibkan orang yang bertanya tu. Sebab itu tidak disebutkan nama. Nampak macam dia tu berminat lah. Sebab memang berharga pun. Kalau unta tu pada masa tu. Macam kita sekarang ni, kereta lah. Kereta tu kalau duduk di tengah padang tu, duduk dekat masjid tu, berapa hari pun tak rosak. Kalau kena hujan apa pun tak ada jadi masalah. Biar ke dia situ lah. Kenapa kamu nak alih bawa pergi tempat lain misalnya? Kamu nak anggap ini barang orang tertinggal, tercicir. Tak perlu. Besar tu, orang mudah nampak tu. Contohnya macam kereta. Tapi kalau kita fikir, kereta tu kalau duduk di situ lama-lama boleh orang jahat ambil. Boleh lah kalau dalam keadaan tu. Dia bergantung kepada keadaan. Kalau tempat tu orang baik-baik, orang kaya-kaya, dia tak akan ambil macam tu. Tak kisah, biar situ. Gitu. Dia bergantung kepada keadaan juga. Kenapa engkau dengannya? Bersamanya ada bekas minumannya dan kasutnya. Ia boleh pergi ke tempat air dan memakan dedaun kayu. Biarkan unta itu sehingga tuannya menemuinya. Kata Nabi begitu. Baik. Di sini ada nota lagi. Kita minta orang lain pula kalau boleh. Siapa nak baca pula silakan. Maulana, saya baca. Silakan. Ruslan. Ya, saya Maulana. Silakan. Nota 318 ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan seekor unta lengkap dengan segala peralatan untuk ia hidup secara bersendirian. Ia mampu menyimpan air dan berjalan di padang pasir tanpa perlu selalu dirawat kakinya. Tidak seperti sesetengah haiwan yang lain, unta juga diketahui sebagai haiwan yang setia dan mempunyai ingatan yang kuat untuk mengenal rupa, suara, bau dan muka tuannya. Ia juga mampu mengingati jalan kembali walaupun setelah berjalan jauh. Kerana ini juga, sesetengah unta yang ditemui tidak dikira sebagai barang tercicir, terutamanya unta di zaman Rasulullah SAW. Kerana unta yang ditanya itu pula adalah unta di Madinah sahaja, bukan yang ditemui di padang pasir. Jadi sebab tu kata dia bergantung kepada keadaan. Kalau tempat tu tempat orang ramai, tak bolehlah kita nak anggap tercicir. Dia boleh balik sendiri unta tu. Kemudian dia tidak akan kelaparan, dia boleh cari makanannya sendiri. Kalau di zaman Rasulullah tu pula orang baik-baik, kira-kiranya dia tidak akan ambil mudah-mudah begitulah. Terutamanya ada hukum pula. Jadi takut. Jadi dengan sebab itu tak apalah kalau kita biarkan. Tetapi ia bergantung kepada keadaan juga. Kalau tempat-tempat yang mungkin ada binatang buas, unta pun dia boleh makan lagi,
bukan serigala yang lebih besar lagi daripada itu, maka perlu diambil. Tak apa mengambilnya, walaupun dalam hadis ni kata malaka wala, ini bergantung dengan tempat keadaan tu, sebab itu di Madinah yang ditanya tu. Kalau di Madinah tu tak perlulah ganggu. Tapi kalau di tempat yang lain mungkin perlu juga unta tu pun daripada jadi mangsa atau diambil oleh orang yang jahat, baiklah kita ambil. Cuma kita pergi serah kepada yang sepatutnya lah. Kalau macam sekarang ni, balai polis ke, kita pergi serahkan barang tu, atau tempat-tempat lain lah yang sesuai. Pergi serah. Kalau kita tak mahu bertanggungjawab, tak mahu pegang sendiri, pergi serah. Tapi kalau kita tak yakin, kita lebih yakin dengan diri kita sendiri, tak apalah, kita sendirilah pegang. Begitu. Seterusnya, orang itu bertanya lagi, bagaimana dengan kambing yang hilang? Nabi SAW bersabda, ia sama ada untukmu, atau untuk saudaramu, atau untuk serigala. Antara tiga tu, kalau kamu tak ambil, mungkin lama-lama Tuhan dia mari, itu saudaramu, kamu bagi kepada dia. Bolehlah dia dapat. Ataupun kalau dia tak mari tu, kamu dapatlah. Ataupun kalau tidak begitu, serigala. Serigala pun dah boleh makan dah. Apatah lagi kalau harimau, singa. Itu kambing tu. Dan kambing perlu diuruskan. Kalau tidak dia boleh mudah nak kembung perut lah, macam-macam. Mudah kena penyakit. Jadi di sini kita ada nota pula 319. Boleh Ruslan baca lagi? Boleh. Silakan. 319. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan kambing seekor haiwan yang bergantung kepada tuan atau penjaganya. Ia tidak dapat menjaga diri dari haiwan pemangsa. Tidak mampu juga untuk hidup secara bersendirian jika tidak dimiliki oleh seseorang atau tidak berada dalam kumpulannya. Ia dengan mudah sahaja boleh dimakan oleh haiwan lain. Kerana itulah kambing yang ditemui dihukum sebagai barang tercicir. Jika tiada tuan yang datang setelah diwawarkan setahun, penemu akan memilikinya. Jika tuannya datang, kambing itu atau dilainya akan dikembalikan kepadanya. Jika kambing itu dibiarkan sahaja dengan harapan tuannya akan datang atau kerana tidak mahu mengambil tanggungjawab, mungkin sekali ia akan dimakan haiwan pemangsa. Secara tidak langsung, Rasulullah SAW menyiasati sahabat yang bertanya supaya mengambil kambing yang tercicir atau terlepas dari tuannya. Teruskan lagi. Antara pengajaran, panduan, pedoman dan hukum hakam yang dapat diambil daripada hadis ini ialah, pertama, soalan seorang murid mestilah munasabah untuk ditanya. Kerana soalan yang tidak tepat akan menunjukkan kekurangan dirinya sendiri. Benar Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, innama syifa'ul ayyas su'alu. Bermaksud sesungguhnya penawar kejahilan adalah bertanya. Hadis riwayat Abu Daud, Ad-Dasai, Ad-Daruqutni dan lain-lain. Tetapi yang ditanya itu mestilah bukan soalan yang jawapannya boleh difikirkan sendiri dengan mudah. Kerana ia membazirkan masa dan menghalang pertanyaan yang lebih berfaedah. Teruskan lagi. Nombor 2, tidak membuka ruang pertanyaan dalam pembelajaran dan pengajaran adalah satu tindakan yang tidak tepat. Nombor 3, murid yang sama boleh menanyakan beberapa perkara dari gurunya dan tidak terhad kepada satu soalan sahaja. Nombor 4, barang tercicir tidak boleh diambil dengan niat untuk kegunaan peribadi dan kemudiannya hanya mengembalikan barang itu sahaja kepada tuannya. Nombor 5, tanggungjawab orang yang menjaga barangan tercicir mestilah difahami sebagai amanah terhadap saudara sesama Islam. Nombor 6, mengabaikan sesuatu tanggungjawab dan membiarkannya musnah kerana bimbang tidak dapat menjaganya adalah satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Nombor 7, kecanggihan teknologi dan kemajuan masyarakat moden memudahkan pencarian barang yang hilang
Kemunduran dan kemiskinan pula ada kalanya menyebabkan barang yang tidak tercicir pun dicuri dengan alasan ia adalah barang yang tercicir. Nombor 8, haiwan yang dimiliki seseorang tidak boleh dianggap sebagai barang tercicir kecuali jika ia berada dalam keadaan bahaya dan tempat yang boleh mengancam nyawanya. Nombor 9, kata-kata seorang yang marah tidak semestinya disertai dengan caci maki dan celaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pendidik yang paling agung. Firman Allah Subhanahu wa taala, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Bermaksud dialah yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya dan membersihkan mereka dari i'tiqad yang sesat serta mengajarkan mereka kitab Allah yakni Al-Quran dan hikmah, pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syarak. Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Nampak tu? Baginda bukan hanya mengajar tetapi juga mendidik dengan sifat yang lengkap pada seorang guru. Ada marah, lembut, pujuk, suka dan ada juga teka-teki dalam proses pengajaran dan pendidikannya. Kalau kita tengok di sini Rasulullah marah. Betul dia marah, tapi dia tak adalah kata menyumpah ke, maki ke, tak adalah sampai begitu. Marah tu ada, marah tu boleh. Tapi tidak semestinya bila marah tu disertai dengan kata-kata kesat. Tak mesti. Cuma dengan angkat suara sikit kan nada tu menampakkan marah sekadar itu lah. Ataupun nampak marah pada muka tu. Sebab itulah penanya tu tidak disebut nama di sini. Sebab semacam ada keaiban tu, kekurangan dia. Nabi marah kepada dia. Mungkin orang akan anggap itu sebagai satu petanda yang tidak baik. Padahal tak mestinya begitu, tak mestinya itu. Jadi itu sebablah tidak disebut nama orang yang bertanya tadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab itu berkesan dia sebagai pendidik, sebab dia dalam pengajaran dia, dalam nasihat dia ada unsur-unsur tadi tu. Semua tu dia ada. Dan semua itu perlu. Sesuai dengan keadaan, sesuai dengan pelajar, perlu. Tetapi pendidik yang bijaksana dia lebih tahulah dalam keadaan ini cara mana yang lebih berguna, cara mana yang tidak sesuai diguna, dia lebih tahulah itu. Di situlah terletaknya kebijaksanaan seseorang guru tu. Dan Rasulullah adalah contoh terbaik, ikutan terbaik dalam masalah mendidik juga, sebab dia ada semua ni. Bukan tak ada marah langsung, ada marah, ada lembut pun ada, ujuk ada, dengan suka-suka ada, teka-teki, macam-macam ada. Dalam kalau kita belajar di bawah Kitabul Ilm ini, kita bertemu macam-macam. Itulah hadis yang ke-92 di bawah bab ini, di bawah bab ke-28 ini, iaitu di bawah bab ke-28 ini, iaitu bab al-ghadab fil mau'izah wa ta'lim idza ra'a ma yakrahu. Jadi yang naknya semasa mengajar itu boleh marah. Sifat marah ada pada guru bukan suatu yang tidak baik. Bahkan itu baik. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ada marah. Ada marah. Jadi di sini ni semasa mengajar lah, semasa mengajar. Dan mau'izah tu Imam Bukhari faham daripada tadilah, dia macam nasihat dia ada unsur nasihat juga di situ. Kalau kambing jangan biarkan, sebab ia akan jadi sama ada hakmu, hak saudaramu atau hak serigala. Jadi di situ sudah ada macam satu bimbingan daripada Nabi, nasihat Nabi dah ada di situ. Itu maksud mau'izah tu.
Kadang-kadang dalam taklim tu sendiri sudah ada terkandung unsur mau'izah juga. Dan cara Nabi SAW mengajar ini, macam kita tengok ni, dia tidak semestinya mengajar itu dengan buka kitab macam kita sekarang ni. Dengan buka kitab, duduk menghadap, tak mesti. Rasulullah SAW mengajar kadang-kadang gitulah, secara tidak langsung gitu. Dan itulah yang menjadi punca ilmu Islam yang ada sekarang ni. Padahal dia bukan semuanya dalam kelas macam kita baca kitab sekarang ni. Tapi kita boleh buat cara sekarang ni walaupun tidak seperti Nabi, sebab lebih mudah terkumpul satu ilmu tu dalam satu kitab. Dan untuk belajar secara teratur dan terkumpul begitu, memang eloklah ada kitab tu. Tapi nak ceritanya yang asalnya pengajaran Nabi SAW itu tidaklah berkitab macam kita sekarang ni. Dan semuanya boleh digunakan. Yang Imam Bukhari nak di sini ada marah tu. Guru marah kepada murid, boleh. Bukan kata tak boleh langsung. Tak boleh langsung, tidak begitu. Jadi nampaknya hadis yang ke 93 tu kita tak sempat lagi baca hari ni. Hanya sekadar itulah dulu ya. 92 dah baca. 93 tak sempat lagi. Sekadar itulah dulu untuk hari ni. Sahih Bukhari. Lepas ni seperti biasa kita rehat sekejap. Kita akan sambungkan dengan yang kedua pula, iaitu usul dirayah. Usul dirayah hadis. Jadi kita rehatlah seketika. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bashir Ya. Tentang adab bertanya ni. Ya. Banyak bertanya kan. Jadi saya ni pun risau juga ni. Sebab tujuan saya masuk kelas ni memang banyak bertanya lah. Sebab saya banyak menonton video, baca buku. Memang banyak soalan lah. Jadi saya takut juga. Kalau banyak soalan nanti tak apa tu. Tangan adab dan sebagainya kan. Kalau boleh malah kita respon nanti. Saya nak beritahu tentang Arifah ni. Siapa sebenarnya mereka? Adakah mereka ni orang asli Arab? Macam kita ada orang asli. Siapa? Arab yang kata Arifah tu. Arifah? Arifah. Yang apa ni, dusun. Arabi tadi. Arab dusun. Arabi lah. Arabi. Siapa sebenarnya mereka? Adakah mereka ni orang asli Arab? Macam kita ada orang asli. Atau mereka Arab Qahtan atau Arab Adnan? Jadi Arab tu maksudnya Arab Ulu saja. Ulu ni mana orang darat lah. Kalau kita orang sini panggil orang darat. Orang yang tidak duduk di bandar. Cara hidup dia tu lebih kasar lah. Dari segi percakapannya, kuat-kuat bercakap. Walaupun berdua saja pun bercakap kuat. Lepas tu gerak-geri dia tu pun caranya kasar lah. Kan? Berbeza dengan orang bandar. Dan tak ada ilmu, tak ada pengetahuan, buta huruf misalnya. Itulah ciri-cirinya. Mereka ni tidak duduk di bandar. Arab tu sama saja. Arab tu memang Arab lah. Dan kalau saya tak silap Maulana, ada hadis Nabi lain yang Nabi tidak marah pada Arab dusun ni. Kalau datang ke Mekah, Nabi akan layan sebarang soalan mereka tanpa menunjukkan kemarahan lah. Macam mana tu keadaan ni? Betul juga. Itu pun betul. Itulah kebijaksanaan Nabi. Dia tengok keadaan. Tidak semuanya dia marah. Tidak semua. Mungkin yang tadi tu pun tak jelas. Arabi tu cuma ada orang sebut dalam setengah-setengah riwayat tu Arabi. Sebab orang Arabi ni biasanya begitu. Kalau sahabat-sahabat yang bersama dengan Nabi sentiasa tu dia berfikir banyak. Timbang-timbang tengok nak tanya tu, dia tanya sama dia dulu ke. Begitu. Adapun Arabi ni dia terus tanya. Kadang-kadang dia tanya tu sebenarnya kalau fikir sendiri pun boleh
selesai dah. Gitu maksudnya. Jadi tapi tidak semestinya Nabi SAW itu sentiasa begitu, marah begitu. Jadi macam peristiwa tadi pun tak jelas lagi Arabi ke atau tidak yang berkenaan lah dalam hadis tadi tu. Boleh jadi tidak. Sebab itu ada beberapa nama kan yang disebutkan. Jadi mereka itu bukan Arabi pun. Jadi kalau tidak Arabi, menasabah lah kalau Nabi SAW marah, kira-kiranya sepatutnya dia tahu dah. Sepatutnya adab macam mana. Tiba-tiba begitu. Ada kemungkinan, semuanya ada kemungkinan. Walau bagaimanapun Nabi SAW tidaklah kata sentiasa marah. Tidak juga. Dia bergantung pada keadaan. Di situlah terletak kebijaksanaannya. Ya. Satu yang pasal hadis Rasulullah SAW tu, yang sahabat banyak tanya soalan tu. Adakah masa tu sahabat yang duduk tanya soalan banyak-banyak tu, dan masa tu Sayyidina Umar tu dah perasan, lepas tu minta maaf dengan Rasulullah SAW. Dan sahabat yang bertanya tu, adakah dia memang berniat tidak nak tanya soalan tu, ataupun dia macam saja-saja nak tanya soalan secara remeh-remeh macam tu? Tu macam mana Warana? Tak, maksudnya sahabat yang tanya soalan banyak-banyak tu, dia perasan tak yang dia gini. Dia sebenarnya yang kita baca tadi, hadis 92 tadi, cerita lain. Cerita tentang barang tercicir. Dia ada satu lagi, 93. Hadis tu sebenarnya yang kita belum baca. Tadi baca dah, cuma tak bincang tadi. Tak sempat. 93 tu lebih banyak bertanya macam-macam yang pelik-pelik tu. Jadi dia ada latar belakang dia. InsyaAllah kita akan sebut juga nanti. Sebenarnya ada orang-orang munafik yang sengaja nak menimbulkan macam-macam soalan itu. Macam-macam soalan itu. Dia tidak yakin Nabi SAW dia dapat wahyu. Jadi dengan menimbulkan soalan-soalan yang pelik-pelik tu, dia sebenarnya nak mendedahkan kira-kiranya kekurangan Nabi SAW. Kekurangan Nabi. Sebenarnya Nabi banyak tidak tahu. Gitu. Itu tujuan dia nak dedahkan. Nabi tak dapat wahyu pun. Ada segolongannya itu motif dia tu. Ada segolongan yang lain seperti yang tersebut dalam hadis tadi yang kita belum sempat bincang tu. Memang dia nak tanya pun sebab dia tu disebut-sebut sebagai anak haram. Anak haram. Makna ayah dia tak tahu siapa. Jadi Nabi dia tanya, siapa ayah saya? Orang tu tak tanya siapa ayah saya. Sebab pada ketika itu ramai dalam masyarakat ni yang baru-baru memeluk agama Islam ni, mak-mak dia tu hidup dalam zaman jahiliah. Bila hidup dalam zaman jahiliah, dia bergaul dengan lelaki tu ikut suka dia lah. Jadi kebetulan mengandung dengan sebab bersama dengan orang ni, kebetulan mengandung dengan sebab bersama orang ni, jadi bapa tu tidak menentu. Walau bagaimanapun, mereka tetap menganggap orang yang tidak berbapa, tidak ada bapa macam tu, maknanya ibu bapanya tidak kahwin secara rasmi, itu sebagai suatu keaiban juga dalam masyarakat jahiliah pun. Jadi ada orang yang sebut benda-benda macam tu, jadi dia rasa tak sedap hatilah. Yang mana sebenarnya? Yang duduk bersama dia tu, ya ke ayah dia? Jadi bila tanya, Nabi SAW sebut. Ada lagi cerita, nanti akan datang. Dalam nota tadi pun dah ada dah. Cuma kita tak sempat baca. Jadi bila mak dia marah kat dia, apa sebab tanya benda macam tu dengan Rasulullah? Okay. Sebab dia kata, orang-orang duduk kata aku ni gini-gini. Jadi aku tak ada apa kalau Rasulullah cerita siapa saja pun ayah, aku akan terima, kata dia. Bukan masalah aku akan memberontak ke, tak ada. Jadi mak dia berasa malu lah kalau katakanlah itu kebetulan ayah dia tu betul, ayah dia betul. Kalau kebetulannya tidak, sebab dulu semasa jahiliah tidak Islam pun lagi, macam-macam cara pergaulan bebas tu. Berapa ramai orang yang anak tu bukan ayah yang rasmi, secara rasmi berkahwin pun. Walau bagaimanapun itu bercanggah dengan fitrah manusia. Jadi manusia ni malu. Dia anggap satu kekurangan juga, kecuali secara rasmi, walaupun semasa kafir. Jadi dengan sebab itu, mak dia kata, kalaulah katakanlah Nabi sebut orang lain lah, bukan ayah dia, tidakkah malu?
Sedangkan itu mungkin saja berlaku semasa jahiliah. Nabi SAW yang marah tu apa sebab? Sebab tak perlu diungkit, ditanya benda macam tu. Allah SWT telah mengampunkan, memaafkan yang semasa jahiliah tu. Tak kira dah yang tu. Jadi apa sebab diungkit-ungkit, nak memburuk-burukkan, rendah-rendahkan seseorang dengan sebab tu. Sedangkan bila masuk Islam, seorang tu semua sudah jadi mulia. Adapun dosa-dosa yang lepas tu Allah SWT telah hapuskan. Tak perlulah duduk kita menggelar orang tu, memanggil orang tu, menganjing orang ni dengan menyebutkan benda-benda yang macam tu. Sebab itu Nabi marah. Nabi larang tu sebab tu. Jangan duduk timbulkan benda-benda gitu. Benda-benda lama tu kalau ya pun Allah SWT telah ampunkan dah. Itu ceritanya. Tak selesai dah tu. Tak perlu diungkit-ungkit lagi, buat malu orang tua je. Jadi dia tu sudah baik dah, sudah Islam dah, tiba-tiba dikaitkan benda-benda macam tu, malu juga. Walaupun semasa jahiliah pun sama-sama dia manusia kan, seperti kita lah. Walaupun kita sudah jadi baik, kalau orang sebut yang dulu kita yang kebodohan kita dulu, malu juga. Sebab itulah Nabi SAW tak suka pertanyaan macam tu. Pertanyaan yang menjatuhkan maruah kedua ibu bapa, boleh menyebabkan orang macam-macam anggap. Walaupun setelah Islam pun bukan semua orang tu terdidik dengan betul lagi. Ambil masa juga untuk berubah tu. Kalau tidak kan dia akan panggil mudah-mudahan anak ini macam-macam, dia menganjing. Begitu. Itulah lebih kurangnya. Nanti kita akan bincang tu dalam hadis 93 nanti. Dua bab sama. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Ya. Asyik. Maaf tanya sikit soalan. Satu soalan mengenai yang belajar hari ni, satu lagi tu soalan yang tak sempat nak tanya tu lagi. Balik baru teringat.